Di mikat ni kita cuma niat dan kemudian pakaian ihram kita, dan kemudian mula dengan ihram kita panggil haram. Ihram lah ya, ihram maksud dia ialah haram. Kemudian di Mekah kita tawaf, kemudian sa'i, kemudian gunting. Habis, nak balik-balik lah. Betul? Itu je. Kalau haji 4 hari dah boleh balik. Kalau haji 4 hari dah boleh balik. Ustaz, dia orang pergi sampai 2 bulan. Itu pasal apa? Itu lain lah. Itu maknanya dia dengan banyak ziarah dengan yang lain-lain. Okey, sekarang ni kita tengok dari segi mikat. Mikat ni maknanya sebelum sampai ke Mekah. Sebelum sampai ke Mekah, ada satu tempat yang dipanggil mikat. Mikat ni tempat mula. Tempat mula kita berniat melakukan umrah. Sekarang ni kita cerita umrah ya, kita tak cerita haji. Kita tak nak confuse. Kemudian kalau nak buat haji, kita buat kursus lain lah. Besok-besok bila nak pergi haji tu, bolehlah kita buat kursus haji pula. Yang ni kita fokus untuk umrah, supaya kita jangan confuse. Kemudian pergi Mekah. Yang ini sebelum sampai ke Mekah. Yang miqat ni sebelum sampai ke Mekah. Mungkin dalam 150 batu dia berjarak dia beza-beza. Maknanya kalau kita ada dekat Madinah ke Mekah lebih kurang 200 batu. Daripada sini Leeds ke London lebih kurang 200 batu. Maknanya lebih kurang 7 batu kita keluar daripada Mekah arah ke Madinah, daripada Madinah arah ke Mekah tu kita dah sampai ke miqat. Maknanya di situ kita mula dengan berihram. Jadi yang kita nak buat 4 aja. Habis dah umrah. Kalau nak ikutkan, tawaf mungkin setengah jam, sa'i mungkin setengah jam, bercukur 5 minit. Cuma yang ini kerana jarak perjalanan aja. Kalau nak ikutkan yang ini 2 jam, baliklah. Betul ya? Ini bukan kelakar, ini betul. Ini betul. Okey. Jadi kalau kita nak tengok yang rukun-rukunnya, itu dia. Jadi ada orang yang cerita yang panjang-panjang tu, itu dia punya detail dia. Kerana program masa kita panjang, waktu dia panjang, nak memberikan kemantapan pendalaman ilmu dan perasaan kita. Itu yang wajib dia. Sama umpamanya macam kita nak puasa lah. Kalau nak ikutkan niat, lepas tu menahan diri, makan minum dan perkara yang dilarang. Lepas tu habis lah. Sampai maghrib buka puasa. Tapi orang cerita pasal puasa banyak kan. Dengan sunat-sunat dia, dengan zikir-zikir dia, kemudian dengan qiyamul lailnya, dengan Lailatul Qadarnya, nak khatam Quran, nak bersedekah, segala bagai kan. Itu dia punya yang penting dia. Tapi yang basic dia sikit aja. Mula-mula kita fokus pada miqat ya, miqat. Kalau kita nak pergi ke Mekah, yang kita nak buat umrah ni, nak pergi ke Mekah, sebelum sampai ke Mekah dah masuk tempat berniat. Kalau kita sembahyang, masa kita angkat takbir, kita dah niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Taala bar. Kalau niat kalau kita niat puasa, saja aku puasa besok, puasa wajib bulan Ramadan kerana Allah Taala. Bermula daripada masuk maghrib malam sebelum kita nak puasa. Dan tak boleh terlajak selepas masuk subuh. Itu dah tak
tak ada niat waktu malam. Yang itu harinya tu, besoknya tu kita tak apa, puasa kita batal. Jadi sekarang ni ihram ni mesti sebelum masuk pekan Mekah, sebelum masuk bandar Mekah. Kalau kita datang daripada dengan kapal terbang, sebelum sampai ke Jeddah, kita akan diberitahu. Kalau tak diberitahu, salah seorang wakil kita, ketua kumpulan, beritahu kepada seorang pramugari, pramugara, bila sampai ke mikat, tolong beritahu saya nak beritahu kepada anak buah. Jadi kita di atas ya, kita di atas, umpamanya mikat di sini, kita nak pergi ke Liverpool. Kita datang daripada sana, kita nak pergi ke Liverpool. Lalu wajah tahlid ni, mikat kita di sini. Jadi, okey, sekarang kita melalui mikat, mula niat ihram. Lepas tu ada lagi masa, barulah kapal terbang landing dekat Liverpool. Jangan dah sampai Mekah baru nak ihram. Tu dah terlajak dia punya niat dia. Boleh ganti tak? Boleh. Boleh keluar ke Tanaim, kemudian masuk balik ke Mekah. Lebih kurang 3-4 batu macam tu. Okey. Bila sampai dekat mikat, diberitahu kepada kita, ini kalau kes yang apa, di situ kita nak mula umpamanya di mana tadi ni? Di mana kita nak apa? Di mana kita nak transit tadi? Frankfurt, ya. Okey. Kalau nak buat di Frankfurt, bagi orang yang rasa nak buat dekat Frankfurt, mula-mula sunat mandi. Sunat mandi, maknanya mandi sunat. Maknanya mandi sunat. Saja aku mandi sunat untuk umrah kerana Allah Ta'ala. Lepas mandi, memakai pakaian ihram. Ini kita punya apa lah ni? Kita punya pakaian seragam. Pergi sekolah pun ada pakaian seragam kan? Nurse ada pakaian seragam, askar ada pakaian seragam, orang Islam ada pakaian seragam. Perempuan macam ni, lelaki macam ni. Pergi umrah, pergi haji, ada pakaian seragam dia. Okey, apa pakaian seragam? Perempuan sama macam sekarang. Tak boleh tutup muka, tak boleh tutup tapak tangan. Apa maknanya? Kalau tak takut dekat Kaabah tu, takut kita nak tersentuh lelaki, kita pakai glove. Tak boleh. Tak boleh pakai glove. Kita rasa nak pergi ke macam kakak kat belakang, ayah ni tak boleh pakai ya. Ayah ni tak boleh pakai. Maknanya seluruh muka kita mesti terbuka. Mesti terbuka. Yang kita panggil muka yang ini. Semua yang tak ada rambut ni, yang atas ni, yang tak ada rambut ni, kemudian sampai ke telinga sini, sampai ke sini, balik ke atas, itu semua muka. Tak boleh tutup ya, tak boleh tutup. Kalau tutup, kena dam. Apa dam tu? Denda. Asal dam ni darah yang terpaksa dikorbankan, darah ekor kambing, kerana kita melanggar peraturan dia. Umpamanya macam kita puasa, kita mesti tak boleh melakukan hubungan suami isteri di waktu siang. Kalau buat juga, kena denda. Apa denda dia? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi lebih kurang macam itu cerita di ihram ni. Lelaki pakaian dia cuma 2 helai. 2 helai tuala. Pakai tuala ustaz? Ingat tuala pakai pergi mandi je. Tak. Tuala untuk umrah. Ya, pakaian tu tuala. Satu lilit dekat pinggang, satu lilit dekat okey. Jangan labu sangat, terpijak jatuh. Lelaki lah yang perempuan tak. Perempuan dah pakai ni pula.
Kemudian kita lipat kat sini. Selalunya orang lipat di sini dengan pinggang. Tali pinggang lah kan. Dengan tali pinggang, maknanya kita ikat di sini. Kalau jatuh pun dia tak terburai lah. Jadi kita lipatkan begini. Kita lipatkan begini ya. Okey. Jangan labuh sangat. Jangan labuh ni takut terpijak lah. Jangan tinggi sangat sampai atas lutut. Atas lutut dah tak boleh, sebab itu aurat lelaki. Aurat lelaki antara pusat dengan lutut. Okey, yang ini pegang macam ni. Lepas tu yang ni letak bawah ketiak, yang ni pegang kat ujung sini. Yang ni lekat dekat belakang kita lipatkan dekat belakang dia. Kita cek belakang dia. Okey. Jadi yang kanan terbuka, yang kiri tertutup. Ini dia pakaian lelaki untuk umrah. Kalau nak apa, Bismillahirrahmanirrahim pun macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim pun macam ni lah. Nampak ketiak Ustaz? Okey, biasalah. Itu bukan aurat, bukan aurat lelaki. Okey. Kalau bukanya belah kiri tak boleh ya? Dia memang apa? Yang terbuka memang kanan. Yang terbuka memang kanan. Bukan daripada belakang ya, bukan daripada belakang. Yang mudah ni lah, yang mudah daripada depan. Kemudian pusing, ding ataupun daripada belakang. Kalau daripada belakang buat macam ni, pegang ujung ni, okey. Lepas tu selak aja, zoom ke belakang. Lipatkan di belakang ni, okey. Yang jaga-jaga yang bawah ni, yang bawah ni takut dia lari. Okey, itu dia pakaian. Lepas kita mandi, saja aku mandi sunat untuk umrah kerana Allah Ta'ala. Habis mandi ambil wuduk. Itu semua sunat ya, semua sunat. Yang ambil wuduk dia pun sunat. Ambil wuduk, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian pakai. Lepas tu kita ihram, kita niat ihram. Mesti niat. Sahaja aku berihram umrah kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sahaja aku niat ihram umrah kerana Allah Ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Okey, kemudian kita solat sunat ihram. Saja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kita dah pakai ihram ya, kita dah niat ihram. Bila kita dah pakai ihram dan niat ihram, maka haramlah kepada kita. Ini timbul perkataan ihram ni. Ihram ni haram kita melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam umrah. Jadi sebab itu kita haram, lawan dia halal ataupun tahallul daripada halal juga. Halal ataupun tahallul. Jadi selagi kita belum gunting rambut yang nombor 4 ni, selama itulah kita haram melakukan beberapa perkara. InsyaAllah Ustaz cerita nanti. Jadi bermulalah kita punya ihram kita. Ihram umrah, bukan ihram haji. Kita ada haji, kita ada umrah. Jadi bermulalah ihram kita, bermulalah ihram haram kita melakukan benda-benda yang dilarang masa buat ihram. Sama macam takbiratul ihram. Takbir ihram yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan melakukan perkara yang dilarang dalam sembahyang. Sehingga kita assalamualaikum ke kanan, barulah halal semula.